Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Saudara sidang penonton yang dirahmati Allah, kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dalam rancangan halaqah untuk sama-sama kita melahirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita merakamkan rancangan halaqah kita pada malam ini dari bangunan martabat Lembaga Amanah Kebajikan Islam bahagian Bintulu ataupun ringkasnya Lakip di Sarawak. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan membicarakan satu tajuk yang sangat penting untuk kita fahami, supaya insya-Allah dengan pemahaman tajuk ini kita dapat merasakan bahawa di persekitaran kita ada sesuatu yang tidak kena dalam masyarakat kita. Tajuk perbincangan kita pada malam ini ialah pengkit, iaitulah satu perbuatan perempuan yang menyerupai lelaki dalam bentuk penampilan, sama ada gerak laku, pakaian, penampilan, percakapan, dan rupa seolah-olah dia tu macam lelaki. Malah yang lebih teruk lagi, tidak berminat kepada kaum lelaki, berminat kepada kaum sejenis. Ini satu perkara yang berlaku dalam masyarakat. Ada jenis juga yang orang lelaki nak jadi orang perempuan nak jadi orang lelaki. Dah terbalik dalam dunia hari ini. Dan ini sebenarnya sesuatu yang melanggar fitrah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara, untuk membicarakan tajuk yang sangat penting pada malam ini, bersama kita di pekarangan Lakip ini ialah dua panelis kita yang tidak asing lagi. Yang paling hampir dengan saya, yang berbahagia Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati, Said Ismail, iaitu Timbalan Pengarah Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya. Dan di sebelah yang berbahagia doktor ialah yang berbahagia Ustaz Rujahan Muhammad Razali, iaitu seorang perunding motivasi. Dan rancangan kita pada malam ini dibawakan oleh Kementerian Belia dan Sukan dan juga kerjasama Bank Rakyat. Dan sebagaimana dalam program halaqah ini, kita tidak akan membicarakan sesuatu topik, melainkan kita melihat dahulu apakah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kita, fitrah kita sebagai manusia, menerusi satu ayat yang kita pilih pada malam ini. Untuk itu sama-sama kita hayati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya, bahawa ia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikannya di antara kamu, suami isteri, perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Surah Ar-Rum ayat 21. Sadaqallahul Azim. Begitulah ayat yang kita paparkan pada malam ini, yang kita petik daripada surah Ar-Rum ayat 21, yang Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menceritakan kepada kita di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, untuk kita lebih memahami apakah intipati maksud daripada kandungan ayat ini. Saya minta kepada yang berbahagia Dr. Sharifah Hayati untuk membuka perbicaraan kita, tajuk yang kita pilih pada malam ini, pengkit. Untuk itu saya persilakan yang berbahagia doktor, silakan.
Ustaz Ahmad Syukri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat bersama kita pada malam ini Ustaz Rujhan, tuan-tuan, puan-puan, masyarakat Bintulu, para penonton rancangan halakah yang dihormati dan dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bila kita melihat ayat tadi Ustaz, surah Ar-Rum ayat 21, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kita lihat, kalau tengok ayat ni Ustaz, belum kita ulas lagi ayat ni, kita dapati bahawa ayat ni tak sah kalau tak dengar masa kursus kahwin. Tak sah. Bukan nikahnya Ustaz ya, tapi khususnya kalau Ustaz-Ustaz tak baca ayat ni. Jadi apa sebenarnya yang terkandung dalam ayat ni yang boleh kita kaitkan nanti dengan persoalan kita pada malam ini tentang pengkit itu. Ayat ini kalau kita lihat, ijma' fuqaha, ulama, bila lihat kepada ayat ini, 3 perkara asas tak dilupakan. Pertama sekali ialah wa min ayatihi, antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ayat ini dimulakan dengan bagaimana Allah menunjukkan kekuasaannya, kebesarannya. Apa dia tanda-tanda kebesaran Allah? Salah satu daripada kebesaran Allah yang kita nak syukuri, yang kita nak sama-sama ingatkan kembali ialah wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Keduanya, Allah jadikan di kalangan kamu itu pasangan-pasangan, pasangan hidup. Ini yang kedua yang sangat penting yang kita nak lihat. Bagaimana sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, lalu menjadikan kita ini hidup berpasangan Ustaz ya. Yang lelaki dengan perempuannya, ya, Adam, Hawa, Udadara, Romeo, Juliet, tuan, puan, saudara-saudari, makcik, pakcik dan sebagainya. Kalau melihat kepada ayat ini, bukan di situ saja Allah menceritakan bahawa kehidupan manusia itu berpasangan sebagai tanda kebesaran Allah. Di situ akhirnya memberikan renungan yang ketiga, iaitulah kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Rum itu, apa jaminan bagi hidup yang berpasangan ini? Bagi manusia, Allah berikan kepada mereka itu sakinah, mawaddah, warahmah. Tenang hidup, bahagia hidup, cinta lahir daripada pasangan ini. Tapi apa jadi jika fitrah manusia ini dilanggari? Yang Allah sebut banyak tentang kisah Lut ya Ustaz, yang manusia lelaki suka lelaki, perempuan suka perempuan, tak suka tengok lelaki dan sebagainya, sehingga berperangai, sehingga kehendak seksnya pergi ke arah sejenis. Akhirnya Allah kata, janganlah jadi orang yang melampaui batas, ya, wala ya'taddu hududallah innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tak suka orang yang melampaui batas, nanti bencana hidup kita. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih kepada yang berbahagia Dr. Sharifah yang memberi huraian kepada kita daripada ayat yang kita petik daripada surah Ar-Rum tadi, yang menjelaskan kepada kita bahawa fitrah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ini, kita berpasang-pasangan. Persoalannya Ustaz Rujahan, dalam suasana hari ini, secara jujur kita lihat, kita tidak boleh menyembunyikan sesuatu yang berlaku dalam masyarakat kita, ialah adanya wujudnya gejala pengki ini. Masalahnya yang berlaku ini adakah masalah pengaruh sekitar itu sendiri, ataupun pengaruh genetik, ataupun di sana ada sebab-sebab yang tertentu yang sejak akhir-akhir ini perkara ini semakin berleluasa. Jadi pandangan Ustaz dalam hal ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Ustaz Ahmad Syukri, Profesor, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, perbincangan kita pada malam ini melihat satu tajuk sebagaimana yang dinyatakan oleh berbagai ustaz sebentar tadi. Bila mana kita nak sebut tentang gejala sosial dan senarai panjang yang kita lihat,
yang membimbangkan di depan mata kita, dan apa yang kita angkat dalam perbincangan kita kali ini ialah berkaitan dengan pengkit, ya. Baik, bila mana kita lihat tentang pengkit ini, ya, sebenarnya bila mana antara punca-punca, ya, kalau kita menyebut tentang punca teras, memang manusia bila mana lari daripada Allah Subhanahu Wa Taala, lari daripada ajaran agama, maka larilah, terpesonglah hidupnya, akan larilah fitrahnya yang bersih, nalurinya yang bersih, yang kudus dan sebagainya. Tetapi kalau kita nak lihat secara susunnya, antara punca gejala yang berlaku ini, kenapa antara yang utama ialah anak yang lahir ini, ya, anak perempuan yang lahir, antaranya ialah dia membesar dalam suasana mungkin dalam jumlah adik-beradik lelaki yang lebih ramai, dan dia seorang anak tunggal perempuan dan membesar dalam situasi yang begini. Membesarnya dia dalam keadaan pengaruh awalnya ialah dengan perwatakan dan perawakan adik-beradik lelaki yang lebih ramai. Itu yang pertama. Yang kedua yang berlaku juga di tengah masyarakat kita, ada ibu ayah yang tersangat menginginkan anak lelaki, ingin sangat dapat anak lelaki. Tiba-tiba dapat pula anak perempuan itu yang Allah berikan padanya, dia seolah-olah tak reda, dan dia telah melelakikan anak perempuan. Daripada kecil lagi telah dipakaikan dengan pakaian lelaki, dan dia telah di awal daripada kecilnya lagi telah dibentuk jadi orang lelaki di atas rasa ibu dan ayah yang nak sangat pada anak lelaki. Maka membesarlah anak ini dalam keadaan begitu. Kemudian pengaruh persekitaran, bila mana membesar bersama teman rakan yang mana diberkawan dengan lelaki, watak, sikap, emosi dan sebagainya menjadi seorang lelaki. Jadi bila mana menyebut tentang pengkit ini, ya, gejala ini yang ianya terus-terusan berlaku depan mata kita daripada keadaan tadi, maka pergilah pada seterusnya yang jadi apa yang dinamakan pengkit yang tegar. Dia ada pemangsa, ada mangsanya pula. Jadi mangsa ni bila mana dah dia datang rasa sayang yang lebih, apa lagi nama cinta yang mendalam kepada pasangannya, malah sampai kepada hubungan yang bersifat hubungan seksual dan sebagainya, maka mangsa yang mulanya ia kena pada dirinya, yang mulanya dia tak reda, tetapi bila lama kelamaan dia menjadi seronok, dan dia pula menjadi pengkit yang tegar untuk mencari mangsa yang lain. Maka segalanya ini kalau kita nak lihat semua yang dikasih sekalian depan mata kita, dan soalnya kita nak jadi bahu memikul menangani masalah ini. Sila. Terima kasih pada yang berbahagia Ustaz Rujan. Begitulah penjelasan yang berbahagia Ustaz, memberi suatu info maklumat kepada kita supaya insya-Allah apa yang kita fahami, tajuk yang kita bicarakan pada malam ini untuk kita perbaiki masyarakat kita. Mudah-mudahan masyarakat kita mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling pentingnya. Saudara penonton yang dirahmati Allah, kita akan berehat seketika. Harapan kami agar anda dan rancangan kita pada malam ini dibawakan oleh Kementerian Belia dan Sukan dan juga Bank Rakyat. Dan kita akan teruskan perbincangan kita. Tajuk kita malam ini pengkit. Kita nak pergi kepada yang berbahagia Dr. Sharifah. Kita melihat pada 23 Oktober 2008, Muzakarah Fatwa Kebangsaan telah mengeluarkan satu fatwa bahawa pengkit ini haram. Yang saya nak tanya doktor ialah, dulu kita tak perlu ada fatwa sebab orang dah tahu tasyabuh menyerupai lelaki perempuan, perempuan lelaki sesuatu yang haram. Tetapi kerana suasana yang berlaku, penyakit yang merebak seperti ini, pengkit dan sebagainya ini, menyebabkan ada kelompok masyarakat yang meminta satu penjelasan daripada majlis fatwa, maka dikeluarkan fatwa. Jadi macam mana doktor melihat krisis yang berlaku dalam masyarakat kita hari ini? Silakan doktor. Ya, terima kasih Ustaz. Saya rasa beginilah. Mungkin kalau kita lihat zaman mak-mak kita dulu, nenek-nenek kita dulu, adakah perempuan dengan perempuan, kisah seumpama ini tak pernah berlaku agaknya, ya? Saya yakin mungkin ada. Tetapi pendedahannya berbeza dengan apa yang berlaku hari ini. Mungkin orang hari ini dah berani. Perasaan malu tu mungkin dah tak ada. Sehingga kan kalau di barat itu, ya, dia ada macam Ustaz katalah tadi, ya, ada website dia sendiri, ya, ada parti dia sendiri, ya, dan dia berani declare berkahwin sesama jenis, ya. Bahkan kalau menjual kad-kad seremonial ni, apa-apa nak berkahwin ke, nak tahniah ke, lelaki dengan lelaki, perempuan dan perempuan itu tersebar begitu luas sekali. Jadi perkara beginilah yang nak dibendung. Yang dimaksudkan dengan pengkit kita ni ialah perempuan tengok perempuan punya perangai pun belik. Something wrong somewhere lah kata orang putih, tak?
Kalau dah pakai baju pun kita tengok perempuan ke laki, laki ke perempuan, perempuan ke laki, laki ke perempuan, berkali-kali tak dapat jawapan. Mungkin tu pelik pertama. Yang keduanya, kalau tengok pegang tangan lain macam aja, ya tak? Jalan empit lain macam aja ustaz ni. Bercakap bisik-bisik lain macam je, peluk-peluk pula lain macam je. Ini yang dibimbangi, simptom-simptom penyakit-penyakit macam ni yang ditakuti. Kalau di dalam Islam kata la taqrabu zina wa la taqrabu zina, dia bukan kata jangan buat zina. Dekat tu dah dimula dikawal. Dekat tu dah mula dikawal. Kalau dah perempuan sama perempuan, nafsunya dah lain, ceritanya dah lain, pakaiannya dah lain, gaya cakapnya dah lain. Dibimbangi dekat dengan lesbianism, dibimbangi menjadi tomboy dan sebagainya itu. Jadi mengawal inilah dalam kaedah fiqh sadduz zara'i itu sangat penting. Sebab itu orang Melayu selalu kata, kenapa tak dibenarkan cakap bohong? Islam bukan sekadar tak benarkan cakap bohong kerana berdosa, tetapi bercakap bohong itu boleh menjadi simptom pada penyakit-penyakit yang lain. Orang Melayu pun kata, siakap senohong gelama ikan duri. Bercakap bohong lama-lama mencuri. Memang mudah-mudah cakap bohong, nanti lama-lama dia melulang dan menjadi pelbagai perkara. Jadi persoalannya di sini ialah kita nak kena lihat macam-macam keadaan tadi. Kata Abu Laith, ada 4 musuh manusia ini. Pertamanya, musuhnya dunia yang melalaikan, kebebasan yang melampau yang kadang-kadang memudahkan mereka terjebak dengan keadaan-keadaan yang haram di sisi Islam. Yang keduanya ialah nafsu manusia itu. Yang ketiganya, kata Abu Laith, syaitan yang menggoda. Memang bagi setiap orang itu dia memang ada kapten syaitannya. Yang keempatnya ialah manusia sendiri yang bertindak umpama syaitan yang menggoda. Jadi manusia ni, kita ada hati. Hati kita ni, tuan-tuan perempuan, boleh terdorong dan tertarik dengan 4 musuh kita ni. Dengan dunia yang melalaikan, dengan godaan syaitan, dengan manusia yang berangai macam setan ni, semua boleh tarik-menarik. Bahkan kata Rasulullah SAW, hati itu juga boleh tarik-menarik antara malaikat dan syaitan. Dalam suatu hadis disebut, qala Rasulullah SAW, fil qalbi lamatan. Saya kongsi, dalam hati manusia itu ada 2 tarikan. Satu tarikan lamatun minal malak, satu tarikan daripada malaikat. Malaikat ini i'adu bil khair wa tasdiqu bil haq, diajak kepada yang baik, membenarkan kepada kebenaran. Dan kata Rasulullah, faman wajada zalika falyalam annahu minallahi subhanahu wa ta'ala falyahmadillah. Siapa yang dapat tarikan malaikat, suruh buat baik, benarkan kebenaran, tikai-tikai macam-macam ni, tak mengaku dan sebagainya, siapa ada daya tarikan ke situ, itu daripada Allah, dan bersyukurlah. Ada pula tarikannya daripada musuh, minal adu. Inilah ni musuh kita, setan, iblis dan sebagainya, suka kepada keburukan dan menolak kebenaran. Maka kata Allah, kata Rasulullah, faman wajada zalika falyasta'iz billah minasyaitanir rajim. Maka kalau itulah dekat kita nak hampir hati kita ke situ, maka bertawaizlah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada godaan syaitan yang kena rejam. Sebab itu saya nak kata, apa yang perlu adalah bagi kita sebagai ibu bapa, bagi kita sebagai individu, kita perlu mempunyai hati yang berhati-hati. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita berhati-hati dalam nak memilih kawan, dalam nak menentukan gaya, dalam kita bergaulan. Jangan sampai terjebak kepada simptom-simptom yang berdosa ini. Allah. Terima kasih pada yang berbahagia Dr. Sharifah. Saya nak pergi pada yang berbahagia Ustaz Rujahan. Hari ini kita bicarakan tajuk pancake. Sebenarnya istilah pancake bagi saya satu istilah yang agak baru dalam masyarakat kita. Dahulunya orang sebut tomboy umpamanya. Jadi barangkali Ustaz Rujahan ada pandangan yang dulu tomboy, sekarang duk sebut pancake. Adakah di sana ada yang ada perbezaan ketara macam mana itu? Terima kasih Ustaz. Terima kasih tuan-tuan, perempuan sekalian. Tomboy bolehlah disebut ialah wanita yang berketerampilan lelaki pada pakaian, pada tutur kata, pada cara berjalan, tetapi masih punya naluri sebagai seorang wanita. Tetapi pancake ini ialah tomboy yang ekstrim, seorang wanita yang berpakaian, berketerampilan, bercakap dan sebagainya sebagai seorang lelaki, dan naluri kewanitaannya juga telah dibunuh. Dan bila mana sebut tentang hubungan, artinya wanita yang punya naluri kepada pasangan sejenisnya,
yang timbullah yang dinamakan cinta songsa, ya. Sedangkan cinta tu benda yang sangat fitrah yang sangat suci. Cinta tu suatu yang sangat tulus, yang murni. Allah yang telah menurunkan rasa cinta pada hamba-hambanya, dan Allah juga yang telah menurunkan peraturan dalam cinta. Asasnya balik ialah bila mana manusia dia telah menganut satu gaya hidup yang sangat bahaya, itu namanya hedonisme, hedonism. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, sayusibu ummati daul umam, akan ditimpa musibah bencana kepada umatku sebagaimana bencana yang telah ditimpa kepada umat yang terdahulu. Yang pertama bencana yang Rasulullah bimbang ni apa dia? Al-ashar. Hidup dalam keadaan nak seronok-seronok, hidup nak berhibur-berhibur, hidup dalam keadaan senantiasa tenggelam segala yang lain. Agama, adat, naluri, fitrah yang bersih, semuanya tenggelam kerana manusia tenggelam dalam hidup yang semata-mata untuk berhibur. Jadi oleh kerana itu semua nikah sekalian, sudah tentulah sebagaimana pesan yang disebut oleh berbagai profesor sebentar tadi, untuk keadaan ini jawapannya balik ialah kembalilah kepada fitrah kita yang asal. Kembalilah pada kedudukan posisi yang asal. Allah jadikan kita dalam keadaan yang sangat indah. Allah jadikan kita dalam keadaan sangat hebat. Dengan bangganya Allah isytiharkan kepada para malaikat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah bangga isytihar para malaikat, kita ni manusia dalam keadaan kedudukan yang paling hebat. Hebatnya kita ni, tetapi bila mana lari daripada kedudukan asal kita, kita lari daripada jalan Tuhan, jalan Allah yang sebenarnya, maka ketika itu kita lebih dahsyat daripada binatang. Tak ada kita dengar lembu betina cari lembu betina, tak ada. Ya, tak ada kambing jantan sama nak kahwin dengan kambing jantan, tak ada. Jadi manusia kedudukannya ketika itu, ampun maaf cakap, lebih bawah daripada binatang ini. Ya. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berbahagia Ustaz Rujahan memberi suatu peringatan kepada kita, termasuk kita dalam kehidupan masyarakat ini, untuk kita melihat sesuatu yang berlaku, anak-anak kita, pembesaran anak-anak kita, anak jiran kita. Kalau ada sesuatu yang tak kena, alangkah indahnya kehidupan ini kalau kita boleh memberi nasihat, boleh memberi panduan. Semuanya adalah hasrat kita supaya insya-Allah lahir masyarakat yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara penonton yang dirahmati Allah, kita akan beri ruang kepada dua panelis kita untuk berehat seketika. Harapan kami anda jangan ke mana-mana, terus bahagian Bintulu ataupun Lakit Sarawak. Dan rancangan kita ini pada malam ini dibawakan oleh Kementerian Belia dan Sukan dan dengan kerjasama Band Rakyat. Dan kita teruskan perbincangan kita pada malam ini. Saya nak pergi kepada Yang Berbahagia Dr. Sharifah. Kita lihat satu laporan daripada LPPKN ataupun Lembaga Pembangunan Penduduk dan Keluarga Negara yang menyebut bahawa golongan pengkit ini semakin ramai. Mereka ada kumpulan mereka sendiri, dan pengkit ini mengikut laporan LPPKN adalah di antara gejala sosial yang berlaku dalam masyarakat, termasuklah dadah, lumba haram, seks bebas, zina, termasuk pengkit. Jadi sebenarnya kesan yang akan berlaku pada masyarakat kalaulah gejala yang sangat bahaya pengkit ini tidak dikawal dan tidak dipenteras. Komen doktor dalam hal ini. Terima kasih Ustaz. Kalaulah Ustaz membacakan tentang laporan yang disebut tadi, ya, kita harus melihat perkara ini bukan masalah saya. Peduli apa? Aku punya diri, aku punya perasaan, aku punya naluri, ya. Tetapi kita harus melihat jauh, ialah masalah kita, masalah kami. Apa jadi kalau anak-anak kita, gadis-gadis kita, ya, berperangai, berkelakuan, bertindak, berpasangan. Ini yang membimbangkan kita. Bila kata berpasangan, ni lelaki perempuan, tapi tak berpasangan dah Ustaz, dengan lelaki, tapi berpasangan dengan perempuan, dengan keadaan yang mengaibkan dan sebagainya, sehingga lahir masalah-masalah gejala yang lain. Kita bimbang dia akan menjadi satu budaya. Ini yang amat ditakutilah tuan-tuan, puan-puan. Bila dia jadi budaya, dia jadi biasa. Budaya tu lahir daripada kebiasaan manusia. Dan bila dia jadi biasa pula, kita akhirnya tak tahu apa yang luar biasa dan apa yang biasa. Perkara yang luar biasa bila dah dibuat ramai-ramai, orang anggap biasa. Mana boleh, mana tak boleh, dah tak tahu. Akhirnya sistem manusia yang disebut di dalam Al-Quran yang cantik itu rosak, tuan-tuan. Sistem bila rosak, korup lah. Kalau TV tu, remote kata nak nyalakan dia, nak hidupkan dia, tekan button on. Kita tak tekan on Ustaz, kita tekan off. Kita kacau dia punya volume, kita kacau dia punya color.
hancur televisyen kita. Kalau kereta api tu pula, kalau hilang sistem, dia lari daripada track dia. Kereta api kalau dah tak duduk dalam track dia, ibaratlah manusia kalau tak duduk dalam track dia, macam kereta api jatuhlah, terbaliklah. Dan yang lebih kita bimbang, kita sama-sama lah umat Islam, kita perlu ada rasa bimbang, kita perlu ada rasa takut, kita perlu ada rasa berhati-hati. Bila sebut tentang berhati-hati ini, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bercakap dengan Rasulullah, dia tanya, nama Uthman Mad'un. Kata Uthman kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hati aku ni bercakap ke aku supaya ceraikan Khawlah. Ini tentang hati lah Ustaz. Hati aku ni bercakap ke aku suruh ceraikan Khawlah. Khawlah isteri dia. Kata Rasulullah, Uthman, berhati-hatilah kerana pernikahan itu sunnahku. Makna cerai bukan. Dia cakap lagi dengan Rasulullah, ya Rasulullah, aku rasalah hati aku ni bercakap kat aku nak potong kelamin syahwat aku. Nak jadi orang alim supaya tak ada syahwat. Kata Rasulullah, Uthman, berhati-hatilah kerana cara membentengi nafsu umatku adalah dengan berpuasa. Ceritanya tuan-tuan, kita ni nak kena bimbang, kita ni nak kena berhati-hati macam Rasulullah mengajar berhati-hati. Maka dengan sebab itu saya bimbang, kalaulah gejala ini tidak ditangani, masyarakat bukan sekadar biasa dan tak kisah, tetapi bangga pula. Bukan menjadi budaya dan kebiasaan, tetapi akhirnya bangga dengan apa yang dia buat. Bangga ni artinya Ustaz, kita boleh buat depan orang, kita tak heran orang. Ini yang kita bimbang. Sebab itulah tuan-tuan dan puan sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita. Di dalam hadisnya dia kata, man hama haulal hima yushiku an yaqa fi. Barang siapa, kata Rasulullah, yang berputar-putar di sekeliling perkara yang dilarang, dibimbangi besar, kemudian dia masuk dalam lubang yang dilarang itu. Sebab itulah kita nak kawal ni, sebab itulah kita cerita ni, supaya dia tidak berleluasa. Yang akhirnya kisah-kisah di dalam sejarah Islam pun, bila kita buka Quran ni, tuan-tuan puan-puan, kita pun baca kisah-kisah Ad, Thamud, kaum Nabi Nuh. Bila ingkar sistem Allah, bila buat ikut suka, akhirnya hilang dia dalam sejarah dan lipatan bangsa. Tak ada bangsa Ad, tak ada kaum Thamud tuan-tuan. Dan bukan sekadar itu, jangka pendek, kalau dah perempuan tak suka dengan perempuan, dengan pelbagai peristiwa yang Ustaz sebut tadi, mungkin benci dengan lelaki, ayah aku dulu mak buat aku macam ni, ya tak suka dengan lelaki, tak nak dekat, baik aku dekat dengan perempuan aja, apatah lagi hari ni minta maaf cakap, ya Ustaz. Kalau runtunan nafsu dengan berkahwin, hari ini dengan dunia moden, runtunan nafsu boleh dicapai perempuan dengan perempuan tanpa perlu berkahwin, dengan toy sex dan sebagainya yang macam-macam. Aku boleh dengan perempuan, aku dah tak perlu lelaki. Wa'ayazubillah. Kalau inilah keadaannya tuan-tuan, zuriat pun tidak akan berkembang, dan akhirnya umat Islam di manakah kita? Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita baliklah ke pangkal jalan, perbetulkanlah hati-hati kita. Mudah-mudahan kita lihat balik, kalaulah ada simptom itu, cepat-cepat buang dia dalam diri kita. Allah. Terima kasih kepada yang berbahagia Doktor. Saya nak pergi pada yang berbahagia Ustaz Rujahan. Bila kita bicarakan tentang pancake, ada sesuatu yang haram, yang tidak diterima oleh Allah dan berlawan dengan fitrah manusia, ada suara-suara sumbang. Suara-suara sumbang sama ada dia faham ke dia tak faham, wallahu alam lah. Yang kata ini seolah mengongkong cari hidup, sekat kebebasan. Dan yang paling melucukan, dia kata mungkin kita akan ditertawakan oleh negara luar sebab kita tak maju, tak beri kebebasan. Minta komen Ustaz sikit lah, silakan. Terima kasih. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, suka untuk saya tertarik dengan apa yang diutarakan oleh berbagai ustaz. Saya nak ajak kita renung awal satu kata-kata hikmah, ya. Jangan sedih bila diri tidak dihargai, tetapi tangiskanlah bila diri tidak berharga lagi. Baik berharganya manusia dengan agama. Menjadi tinggi nilai manusia bila mana mereka menghayati agama. Dan akan tidak ada harga manusia bila mana meninggalkan agama. Agama itu katanya bahasa Sanskrit, maknanya tidak kacau. Orang yang menghayati agama, hidupnya tidak kacau. Jadi semua yang dikasih sekalian, jadi persoalan yang kita angkat menjadi perbincangan kita untuk kali ini ialah satu isu yang mana sebenarnya agama ini menjadi rahmat dalam kehidupan kita. Kehidupan yang sudah tentulah kita lihat kehidupan yang jangka pendek dan jangka panjang yang tidak ada kesudahannya.
Jangka panjang yang tidak ada kesudahannya itulah di hari akhirat untuk kita selamat di sana. Hari yang mana tidak ada lagi boleh membantu kita, anak penak, anak isteri, harta benda dan seluruhnya, kecuali mereka yang datang dengan hati yang sejahtera. Artinya inilah perjalanan panjang kita di hari akhirat. Namun sebelum sampai ke akhirat kita berada di dunia, kita kena jadi orang yang selamat di dunia. Dan nak selamat di dunia, maka turunlah agama menjadi rahmat dalam kehidupan. Dan dalam rahmat agama ini, diatur naluri kita, fitrah kita. Maka diatur dalam kehidupan kita, termasuklah dalam perhubungan yang berhubung kait dengan naluri, hubungan secara biologi dan sebagainya, seluruhnya menjadi rahmat. Tetapi yang bila mana kita lihat suara-suara sumbang, tadi suara apa nama pun dah suara sumbang. Ya, suara yang datang daripada kejahilan, suara yang datang daripada desakan nafsu yang sangat mengajak pada kejahatan, suara yang sudah tentulah yang datang daripada cetusan syaitan, dan sudah tentulah suara yang datang kalau kita lihat di antara perancangan musuh-musuh Islam ialah cabut keimanan daripada dada umat Islam. Antara caranya dengan mengekspor gaya hidup mereka yang penuh dengan hiburan, yang berseronok-seronok, dan tercabut keimanan daripada dalam diri. Mereka inilah golongan yang sangat bersungguh untuk menghalang jangan ada kesedaran dalam jiwa umat ini terhadap agama. Bila mana manusia kembali pada agama, maka merekalah yang paling takut. Bila mana manusia kembali kepada jalan Allah, maka merekalah yang paling risau. Sedangkan jalan hidup kita ni, jalan hidup dalam untuk meniti hidup kita untuk selamat dunia dan akhirat, maka kembali kepada para aturan yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam agamanya. Sebagai satu analogi, satu tamsilan mudah, bila mana diperaturkan kepada kita undang-undang jalan raya, mungkin ada orang akan berkata, undang-undang jalan raya ni menyusahkan kita, kita tak boleh nak merempit, kita tak boleh nak bawa sesuka hati, kita tak boleh dan sebagainya. Suara-suara itu mungkin akan berkata demikian. Tetapi sebenarnya undang-undang jalan raya yang kita ikuti, ianya menjadi rahmat kepada kita supaya tidak berantakan di jalan raya. Untuk mengelakkan kemalangan, untuk mengelakkan daripada kecelakaan dan sebagainya. Maka kita pun mengikut peraturan yang telah ditetapkan bila mana kita berada di atas jalan raya. Kita berhenti pada lampu isyarat. Waktu berwarna merah, kita kena berhenti. Dan waktu hijau, kita boleh jalan. Ini adalah tamsilan dalam kehidupan. Manusia yang tidak mengambil dalam hidupnya peraturan yang telah diturunkan dalam agama, umpama mereka yang berjalan yang melalui jalan raya, artinya mereka telah melanggar peraturan dan tidak mengikut peraturan jalan raya, berlakulah kecelakaan, berlakulah musibah, berlakulah kemalangan dan sebagainya. Itulah tamsilan dalam kehidupan kita, berantakannya hidup manusia, rosak naluri manusia, berantakan dalam sosial, dalam kehidupan dan seluruhnya, bila mana manusia telah mengenepikan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Justru kalau kita renung dengan kata-kata hati-hati jaga hati, sebagaimana disebut oleh Profesor tadi, hati-hati di jalan raya kehidupan. Cabaran yang sangat banyak. Bila mana kita bercakap tentang tajuk kita pada malam ini, jangan abaikan faktor yang utama, nafsu jahat yang tak ada sempadannya. Imam Al-Ghazali menyebut tentang nafsu bila mana tanya pada anak muridnya, apakah perkara yang paling besar dalam hidup manusia? Yang paling besar dalam hidup manusia ialah nafsu. Tak ada sempadannya. Ini yang berlaku kalau di negara barat yang dah menular, yang kita bimbang berlaku depan mata kita di tempat kita. Bila mana nak minta dihalalkan lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan, artinya nafsu manusia dah lebih yang telah melangkaui daripada batasnya. Itu nafsu. Kemudian faktor yang jangan kita abaikan, faktor syaitan. Syaitan yang tidak pernah jemu, syaitan yang pelan tindaknya hebat, operasinya tersusun. Kalau dalam keadaan melaksanakan kerjanya dengan secara bersungguh, dengan operasinya, matlamatnya untuk jerumuskan anak Adam bersama dengan mereka nanti dalam neraka di hari akhirat. Termasuklah dalam kementerian syaitan ini, pelan tindak mereka, ada syaitan yang khusus dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan syahwat, yang berkaitan dengan seks dan sebagainya. Sama ada seks rambang, seks bebas dan sebagainya. Jadi faktor ini jalannya ialah kembali ke pangkal jalan. Jangan sesat di ujung jalan. Artinya balik ke pangkal jalan. Pangkal jalan itulah di Allah Subhanahu Wa Taala, kembali pada agama. Terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Rujan. Kita kembali pada agama, kita kembali kepada fitrah, kita kembali kepada prinsip-prinsip Al-Quran. InsyaAllah kehidupan masyarakat kita selamat. Bukan sekadar selamat di dunia, bahkan selamat yang berpanjangan sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Saudara penonton yang dirahmati Allah, sekali lagi kita akan berehat pada perbincangan kita pada malam ini. Pengki, silakan. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, kakak-kakak yang dikasihi sekalian. Saya nak kata beginilah, di penghujung ni kan, banyak sebenarnya nak diluahkan ya Ustaz. Tapi di akhir ini kan, kita kata ginilah wahai anak-anak gadis kita di luar sana. Mak-mak gadis pun termasuklah abah-abah kita sekarang kena ada cemburu kepada anak-anak perempuan kita. Bukan cemburu kat suami, cemburu ke anak-anak perempuan kita. Lihatlah ke dalam diri anda, agak-agaknya ada tak ciri-ciri, simptom-simptom, bunga-bunga, daun-daun, ke dah berakar umbi dah nilai pancake tu dalam diri kita. Kalau ada, mulai detik ini, mulai malam ini, serius ni Ustaz mulai malam ini, detik ini, tinggalkan, katakan tidak kepada pancake itu. Jadilah kita seorang mujahid. Siapa mujahid tu? Tak pegang pedang, tak pergi perang, anak-anak sekalian, tetapi kita jadi mujahid, iaitu menjahada fi nafsihi fi ta'atillah. Orang yang berjihad untuk jiwanya, untuk taat kepada Allah. Elakkan, cakap kat diri, Astaghfirullahalazim, la haula wala quwata illa billah. Apa benda aku dah buat ni? Mengapa aku jadi macam ni? Kita jihad jiwa. Saya kata JJ, bukan penyanyi JJ. Kita jihad jiwa, JJ kena jihad jiwa, iaitu nak kata tidak yang Allah sebut di dalam Al-Quran, qad aflaha man dakkaha wa qad khaba man dassaha. Akan berjayalah orang yang sucikan hati dia, dan akan rugilah orang yang kotorkan jiwanya. Tuan-tuan, betul. Kalau kita dah terlalu suka kepada seseorang, kata Nabi, kata Rasulullah SAW, bila kita terlalu cintakan sesuatu, kadang-kadang kita jadi buta dan tuli. Kata Rasulullah, hubbuka li syai'in yu'mi wa yusim. Kadang-kadang dah terlalu seronok dengan sesuatu, kita jadi buta tuli, tak peduli orang kata. Maka dengan sebab itu, balikkanlah hati kita, sucikanlah hati kita. Jangan sampai kita jadi orang yang rugi, yang disebut tadi, waqad khaba man dassaha. Kalau hati kotor, kita rugi. Rugi kenapa? Nanti pahala jauh, dosa dekat, keberkatan jauh, azab dekat, malaikat jauh, setan dekat. Yang kita takut, kita tempah neraka di dunia. Orang nak tempah syurga, belum apa-apa dah nak cari kebaikan supaya esok Allah terima. Kita ni tempah neraka Allah, kerana kita tak nak ikut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Sekadar itu pengusi. Terima kasih Dr. Sharifah. Sesuatu daripada Ustaz Rujahan, silakan. Terima kasih. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya nak ajar renung satu kata hikmah Carilah keseronokan dalam hidup yang tidak mendatangkan penyesalan kemudiannya. Saya ulang sekali lagi sebagai kesimpulan daripada saya untuk saya dan kita bersama. Carilah keseronokan dalam hidup. Ya, hidup ini terlalu singkat untuk kita penuhkan dengan sengsara dan air mata. Tetapi keseronokan yang tidak membuahkan kemudian penyesalan. Bila mana menyebut tentang penyesalan, penyesalan ni ada dua tempat. Penyesalan di dunia dan penyesalan di hari akhirat. Hari akhirat itu sendiri namanya ialah Yaumun Nadamah, hari yang mana manusia menyesal di dalamnya. Penyesalan yang sangat sengsara bila mana kembali di sana nanti. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Alangkah ngerinya pada hari tersebut manusia dalam keadaan tunduk kepala mereka, merayu pada Allah selama mana mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, kami dah nampak, wasami'na, dan kami dah dengar. Dah nampak apa? Dah nampak neraka ni, yang bakal membakar mereka ni dalam neraka yang sangat mengerikan. Yang manusia minta ketika itulah farji'na, kembalikan semula kami ke dunia. Untuk apa semua nikah sekalian? Na'mal salihah, kami nak beramal saleh, kami nak jadi orang baik, kami nak tinggalkan benda yang tak elok. Carilah keseronokan dalam hidup. Ya, hidup ni ianya bukan untuk derita dan sengsara, tetapi keseronokan yang tidak mendatangkan penyesalan kemudiannya. Menyesal di dunia ialah akan porak-poranda kehidupan. Bila mana naluri telah terpesong, bila mana fitrah semula jadi Allah bekalkan dalam keadaan indah telah dicemari, bila mana keruntuhan yang berlaku dalam masyarakat, keruntuhan yang melibatkan dalam sama ada hukum dalam rumah tangga, dalam sosial, dalam seluruhnya, maka akan membuahkan penyesalan bila mana dah sampai pada satu saat menyesal yang tidak ada gunanya lagi.
Justru marilah sama kita lihat ianya berlaku depan mata kita. Yang jangan kita kata ini bukan masalah kita, ini masalah kita bersama. Apa akan terjadi pada anak bangsa kita, generasi kita, zuriat kita akan datang kalau daripada sekarang kita tidak membendung, kita tidak mengatasi perkara ini dengan hikmah, dengan tuntas dan dengan secara konsisten dan istiqamah. Terima kasih. Terima kasih kepada Ustaz Rujahan di atas kesimpulan yang telah dibuat oleh beliau tadi. Saudara penonton yang dirahmati Allah, begitulah perbincangan kita lebih kurang 1 jam pada malam ini. Tajuk perbincangan kita seperti yang saya sebutkan tadi, pancake, yang memberi suatu ingatan kepada kita, renungan kepada kita, muhasabah kepada kita, betapa dalam hidup ini kita akan mengalami ujian-ujian dalam hidup. Termasuklah perkara-perkara yang bercanggah dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala yang berlaku untuk memberi ingatan kepada kita. Bagaimanakah peranan yang harus kita lakukan kepada belia-belia kita, kepada remaja kita. Hargailah nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Kalau kita lelaki, alhamdulillah, nikmat kita jadi lelaki. Kalau kita perempuan, alhamdulillah, nikmat kita jadi perempuan. Jangan orang lelaki nak jadi perempuan, perempuan nak jadi lelaki. Artinya ketika itu kita sudah engkar kepada nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Dan yang keduanya sebenarnya ruang untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk membuat perubahan sebenarnya terbuka di hadapan kita. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Penyayang. Mohonlah kepada Allah, mintalah taufik kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengubah diri kita menjadi manusia yang terbaik yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara penonton yang dirahmati Allah, begitulah perbincangan kita dalam rancangan halaqah membicarakan tajuk pancake tadi. Dan saya di sini mengucapkan jazakumullah khairal jazak kepada 2 panelis kita pada malam ini yang paling hampir dengan saya, yang berbahagia Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati Said Ismail, Timbalan Pengarah Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya, dan panelis kita yang kedua Ustaz Rujahan Muhammad Razali, iaitu seorang perunding motivasi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi keberkatan kepada 2 ahli panel kita, dan begitu juga kepada masyarakat di Bintulu ini yang membanjiri bangunan martabat Lembaga Amanah Kebajikan Islam bahagian Bintulu Lakip Sarawak. Jazakumullah khairal jazak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi pembalasan yang terbaik dan Allah Subhanahu Wa Taala mencatatkan sebagai apa yang dilakukan ini sebagai amal soleh. Dan begitu juga kepada Kementerian Belia dan Sukan dan Band Rakyat. Jazakumullah khairal jazak. Dan kita ucapkan juga ribuan terima kasih kepada penonton di rumah yang setia bersama halaqah. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi. Sekadar itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.